الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون ويا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah. Bersedialah dengan sebaik-baik bekal sebelum kita dipanggil menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bersiap sedialah dengan bekalan menghadap Allah, dan sebaik-baik bekalan ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah, kita telah menjejak dan masuk dalam bulan Rabiul Awal. Hari ini 4 Rabiul Awal. Lagi 8 hari akan masuk 12 Rabiul Awal, tarikh keramat. Tarikh Allah nak menyelamatkan seluruh insan, malah seluruh alam, dengan melahirkan seorang insan yang paling sempurna, yang paling bertakwa, yang paling faham tentang penghidupan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Muhammad tidak diutuskan kepada insan manusia sahaja, diutuskan kepada as-siqalain. Bu'istu lis-siqalain, aku diutuskan untuk semua manusia dan ke semua makhluk halus. Kerana itulah maka Allah Ta'ala menyebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan, ciptakan jin dan manusia melainkan kesemuanya untuk tunduk dan beribadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Perutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tarikh keramat 12 awal ini sabit dan sahih seorang rasul yang diutuskan untuk merahmati alam, bukan alam dunia sahaja, sampai kepada alam akhirat. Inilah yang Nabi kita pernah menyebut kepada kita, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku, kata Muhammad, adalah rahmat Allah muhdah yang dihadiahkan kepada alamin, manusia dan jin, malah kepada kesemua makhluk.
Rahmah, kasihan belas Allah. Rahmah, kenikmatan Allah curahkan kepada manusia menerusi perutusan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang disebut tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad hanyalah seorang rasul daripada siri beberapa orang rasul yang Allah utuskan kepada manusia. Muhammad adalah penamat, khatamul anbiya wal mursalin, nabi yang terakhir, penamat segala nabi. Betul, memang ada hujah, betul. Sebelum Nabi Muhammad, antara Nabi kita dengan Nabi Isa sebelum Muhammad hanya 571 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Yahya sebelumnya boleh dikatakan sezaman. Yahya dengan Zakaria sezaman. Macam Nabi Yusuf, Nabi Yaqub sezaman. Tidak pernah lekang lama. Lepas seorang Nabi, Allah hantar seorang Nabi lagi. Lepas Rasul, Rasul lagi. Lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun lebih, tidak pernah muncul mana-mana Nabi. Kalau ada pun Nabi palsu, Nabi sebenar tidak ada, maka betul qad khalat min qablihi rusul, sebelum kamu Nabi telah meninggal, telah kembali kepada Allah. Apa in mata au qutil, kalau sampai masa kamu pun Muhammad akan mati, au qutil, diandaikan kamu dibunuh orang, apakah kamu sekalian akan berpaling tadah? In qalabtum ala aqabikum, kamu nak tinggal Rasul, nak tinggal keajaran Rasul. Wa man yanqalib ala aqibai, sesiapa yang pilih untuk menolak Rasul, menolak ajaran Rasul, maka dia sendiri menanggung padanya. Allah Ta'ala akan balas orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah Nabi Muhammad pembawa rahmat. Hadis sahih pembawa rahmat. Ayat Quran tadi pun sama. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Bagaimana rahmat itu dapat didapati? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi bagi tahu, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita apa sahaja yang Nabi bawa kepada kamu. Fakhuzuhu, kamu ambil dan laksanakannya. Wa ma nahakum an, apa sahaja yang Nabi larang, Nabi tegah jangan buat, pantahu, maka hendaklah jangan buat, hendaklah berhenti. Dua sahaja syarat untuk mendapatkan rahmatul muhdah, rahmat Allah, kenikmatan Allah, kebahagiaan dari Allah, keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sahaja. Yang pertama yang tadi, apa yang Nabi bawa kita ikut, yang Nabi suruh buat kita buat, apa yang Nabi larang kita berhenti. Kalau inilah insan dapat melakukan, memang hanya dua perkara sahaja yang memang tidak boleh kita buat, yang disuruh kita buat, yang dilarang kita berhenti. Syarat untuk mendapatkan rahmatan lil alamin,
rahmat kepada sekalian alam. Dan inilah yang Nabi tekankan dengan sejelas-jelasnya kepada umatnya dahulu sampai kepada kita. Wa akharina lam yalhaqu bihim, umat yang tak sempat dengan Nabi, tak sempat dengan para sahabat, kita yang datang kemudian. Wa huwal azizul hakim, Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana, sampai kepada kita segala ajaran. Quran sampai kepada kita tanpa sebarang ragu. Bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti yang dapat kita lihatkan secara nyata. Quran ditulis zaman Nabi, Quran itu masih ada sampai ke hari ini, akan kekal sampai hari kiamat. Yang sampai kepada kita tidak ada tambah, tidak ada kurang satu pun. Pasal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Quran kepada Muhammad sampai kepada kamu, dan kamilah yang akan menjaga, memelihara Quran itu sampai hari kiamat. Quran betul, sunnah betul, hadis sahih betul. Untuk apa? Untuk menjadi ikutan ummah. Dan inilah yang Nabi sebut dalam khutbah yang terakhir. Bersiri khutbah, dipersiri ucapan, hadis-hadis Nabi dikumpul oleh para sahabat, khasnya pakar penulis hadis Al-Bukhari dan Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud. Tirmizi, Bukhari sahaja bukan mengumpul, menghafal sebanyak 600,000 hadis. Saya ulang, Al-Bukhari mengumpul dan menghafal, bukan menghafal teks hadis sahaja, menghafal dengan nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Dia panggil sanad, dia hafal ke semua sanad, satu pun tak tinggal. 600,000 hadis dalam kepala dia, dalam dada dia. Yang meragukan, yang tidak sabit, yang dia syaki tidak boleh pakai dan sebagainya dibuang. Akhirnya dikumpulkan Sahihul Bukhari, ada sebanyak 9,081 hadis. 9081 9,081 hadis yang kesemuanya betul, sahih. Ini yang Nabi sebut dalam khutbah yang terakhirnya. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Dalam kitab sejarah pun ada, kitab hadis pun ada, Bukhari, Muslim pun, semua ada. Apa Nabi kata? Aku tinggalkan kepada kalian amraini, dua perkara penting. Kalau kedua-dua perkara penting ini kamu berpegang dengannya, beramal dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu ba'di abada ma intamassaktum bihima. Kalau dua-dua ini kamu beramal dengannya, mengambil panduan daripadanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, yang ada di hadapan kita, wa sunnati, dan sunnah Nabi yang saya sebut tadi. Dan inilah yang kita minta tiap-tiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita bersalat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berubat membaca Fatihah, tidak pernah kita tinggalkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta jalan
hidayah, bukan jalan sesat. Kita tidak minta sesat, minta siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, jalan para rasul, jalan Rasulullah, jalan para sahabat, jalan yang ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita minta demikian, Allah telah jawab, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini jangan kamu ragu, dialah hidayah, dialah petunjuk bagi jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini Ta'ala sebutkan kepada kita, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada sebarang kebatilan dalam Al-Quran, tidak ada satu pun kesilapan dalam mana-mana segi, bahasanya kah, susun katanya kah, ayat-ayatnya kah, tarikh-tarikh yang disebut kah, fakta-fakta sains sejarah kah, apa sahaja yang disebut dalam Quran, hukum-hukumnya kah, hukum qisas, hukum hudud, apa sahaja kah, la ya'tihil batil, tidak ada satu pun yang silap. Min baini yadayhi, yang Quran sebut apa nak berlaku masa hadapan, yang sebut yang berlaku dahulu, daripada awal jadi Adam, lebih awal jadi alam macam mana, proses jadi alam macam mana, alam akan berakhir macam mana, apa sahaja yang kamu tahu, Quran ada. Sampai Quran jaminkan sampai ke peringkat ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak tinggal apa-apa pun, satu pun kami tak tinggal. Semua yang kamu tahu dalam Quran ada, sekurang-kurang ada prinsipnya, ada isyaratnya, ada makna dalamnya. Allah Ta'ala lah yang mengetahui segala-galanya. Dan inilah yang dikatakan la ya'tihil batil, ikut dia tidak ada sebarang keraguan, sebab datangnya daripada hakimin, Allah yang maha bijaksana, hamid, terpuji. Terpuji, tidak ada kekejian pada kejadian, kesemua dibuat. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah, dialah Allah yang menciptakan apa sahaja. Ahsana, cantik secantik-cantiknya. Manusia dia buat cantik, alam dia buat cantik, Islam dia buat cantik, hukum Islam cantik, hukum hudud cantik, apa saja cantik, untuk menyelamatkan manusia daripada dalal, kesesatan. Atas itulah di waktu kita sedang bersedia untuk menyambut kedatangan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, dari awal kita menyedari keadaan ummah yang sedang kita lihat sekarang ini. Apa yang kita lihat? Petanda-petanda kemurkaan Allah kepada umat manusia di dunia, dengan balak silih berganti. Tidak lama daripada 2004 berlaku tsunami yang mengorbankan 240,000 nyawa, 1.6 million orang kehilangan rumah tangga, sumber rezeki kesemuanya habis, ganap habis, segala bangunan, segala tiang, segala pokok, segala apa saja, melainkan Baitur Rahman,
Masjid Baitur Rahman di Aceh tetap teguh berdiri, yang lain ke semua sujud ke bumi. Rumah Allah, Allah pelihara. Tapi insan 240,000 nyawa melayang, 1.6 milion rumah tangga hilang, melambangkan fa'akhasnahum bizunubihim, kami ambil tindakan kerana dosa-dosa mereka dari dahulu sampai sekarang. Sampai masa Allah tidak mengampunkan manusia, Allah turunkan bala peringatan kepada mereka satu demi satu. Fa'ahlaknahum fa'ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kami binasakan kesemua mereka, kami ciptakan angkatan baru pula selepas mereka. Kini banjir melanda negara kita. Bayangkan 100,000 orang terpaksa meninggalkan rumah halaman mereka, pergi ke tempat pindahan yang sementara. 100,000 orang. Bayangkan satu tempat 500 orang, bilik air hanya ada 4 bilik air, air bersih tidak ada. Bayangkan berapa ramai orang yang terperangkap di rumah mereka. Bantuan tidak sampai, perhubungan tidak boleh, elektrik semua sudah tidak ada, bateri telefon tak boleh pakai, makanan tidak sampai. Bayangkan kesusahan yang ditanggung. Dan bayangkan kesan daripada banjir besar ini yang dikatakan tidak pernah berlaku selama 40 tahun ini. Bila nak berhenti? Terlihat kemurkaan asyarrun urida biman fil ard arada bihim rabbuhum rasyada. Asyarrun urida, apakah berlaku ke semua ini kerana semata-mata Allah nak turunkan kejahatan kepada manusia, atau Allah nak beri petunjuk kepada mereka? Ambil yang kedua, petunjuk Allah diturunkan kepada manusia kerana insan meninggalkan hidayah Allah. Allah utuskan kepada mereka rahmatun muhdah, rahmat Allah dihadiahkan kepada manusia, dihadiahkan kepada kita, menerima hadiah. Insan menolak hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pun kadang-kadang kita pernah memberi penghargaan kepada orang, tiba-tiba orang tak terima penghargaan kita, hati kita berasa sedih dan berasa kecewa. Kalau orang terima hadiah kita, berasakan kita besar hati walaupun sedikit. Kalau raja bagi anugerah kepada kita, kita tolak, dia panggil derhaka dekat raja. Ini Allah beri kepada manusia hadiahnya. Quran hadiah kepada manusia, sunnah hadiah kepada manusia. Manusia menolak hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila berlaku penolakan ini, Allah murka. Bila Allah murka, balaknya turun. Bila balaknya turun, ada yang tak dapat diselamatkan, seperti tsunami. Banjir boleh selamat orang, harta benda tak boleh selamat. Kereta tersadai, 10,000 kereta hancur, musnah dan tersadai. Juta bilangan harta benda yang kehilangan dan sebagainya. Atas inilah maka
kesan daripada insan yang tidak boleh melihat kepada pemberian Allah untuk kebaikan kita dunia dan kebaikan akhirat. Itu yang Nabi sebut tadi, wa ma ata, yang Allah Taala sebut, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa kepada kita Quran, ikut hukum Al-Quran. Sunnah yang sahih, ikut sunnah yang sahih. Yang dilarang kita jauhkan. Itulah syarat untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mendapatkan kita rahmatun muhdah, rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Ud'ullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah memperolehi kejayaan cemerlang kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang hadirin rahimakumullah, di antara tugas utama Nabi Muhammad kepada kita insan, Nabi sendiri menyebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan Allah kepada kalian untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak, memperbaiki tingkah laku manusia. Tingkah laku yang pertama yang nak diperbaiki oleh junjungan besar Muhammad SAW, tingkah laku manusia sebagai hamba kepada Allah, mengajak insan berakhlak mulia dengan Allah, mengakui Allah itu Tuhan mereka, mengakui alam ini ciptaan Allah, kita hamba Allah, beriman dengan Allah, kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kesemua milik Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sebagai apa? Kembali sebagai hamba kepada Allah, bagi mendapat balasan Allah Ta'ala yang baik kepada kita. Itu yang Nabi pesan sangat kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan telah kamu pastikan kamu telah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikut segala titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وشتت شمل أعدائنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفيضان والمحن وسوء الفتن يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمورنا أصلح سلطاننا سلطان قده وسلطان أقوم ومأمور برحمتك يا كريم يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا كريم أصلح لنا شأننا كله يا الله وافتح علينا أبواب الخير وأبواب البركات والسلامة والعافية يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا الله حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا إلى طاعتك يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.